Nasai ya? Tapi dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung, masih lagi dalam bab riba. Kita masih baru bincang tajuk riba. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan ribal yadi. Dan ribal yadi sambungan daripada ribal fadli. Baik, kita duk bincang tajuk dia bab riba dalam mazhab Imam Syafi'i. Tajuk besar dia ribal dalam jual beli, ribal dalam jual beli. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, riba dalam mazhab Syafi'i ini secara umumnya terbahagi kepada dua. Yang pertamanya riba riba yang berlaku dalam jual beli. Riba yang berlaku dalam jual beli ini terbahagi kepada tiga jenis riba, iaitu ribal fadli, ribal yadi, ribal nasai. Ketiga-tiga riba ini kita akan bincang praktisnya, macam mana bentuk transaksi kita nak hukumkan riba. Yang kedua, riba yang berlaku di dalam hutang. Riba berlaku dengan sebab akad qardi ataupun akad hutang. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Imam Syafi'i, riba hanya 4 saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, riba ini ada 4 sahaja. 3 riba berlaku di dalam transaksi jual beli dan 1 riba berlaku dalam transaksi hutang. Maka tidak ada selain daripada 4 dalam mazhab Imam Syafi'i. Biasa kita dengar riba yang berada di pasaran ini ada bermacam-macam jenis riba. Kita kena faham dan clear satu stand. Kita ada stand, kita ada ID kita, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Kita biasa dengar orang cakap di pasaran ada riba jahiliyah. Biasa dengar riba jahiliyah. Ini kena betul-betul faham dan clear apa maksud riba jahiliyah. Mana contoh riba jahiliyah yang biasa kita dengar di masa atau di pasaran? Kalau berlakunya kelewatan pembayaran, lewat bayar maka akan ada penalti. Maka penalti itu dalam riba pasaran sekarang ini katanya ribal jahiliyah. Contoh, lambat bayar apa pun, tu yang kata umum tu, dia orang hantam tu umum, lambat bayar bil elektrik. Saya biasa dengar, tak nak sebut siapa biasa dengar dia kata kalau bil elektrik lambat bayar maka akan ada charge, akan ada charge.
Ini dia contoh ni, nak merapu pun ada ni. Ni orang TNB marah ni. Ada lambat bayar bil elektrik kena charge. Kena potong ada lah. Mana ada charge lebih. Dia kata kalaulah bil elektrik lambat bayar ada charge, maka charge itu dinamakan riba jahiliah. Ni kalaulah bayar barang lain, contoh bayar payment kereta, kenderaan, rumah, akan ada charge lambat bayar, maka charge itu nama dia apa? Riba jahiliah. Kata siapa? Bukan kita, kata mereka. Kalau kita mazhab Syafi'i tidak ada riba jahiliah. Riba hanya 4 saja. Tapi kalau lambat bayar ada penalti, ya haram. Tapi bukan riba dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu kena tahu. Haram tetap haram, tetapi tidak berlaku riba. Haram dengan sebab berlaku dalam sebab apa? Iaitu mengambil harta orang lain tanpa hak. Mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syarak termasuk zalim. Mengambil penalti itu zalim, maka haram. Tetapi bukan haram riba, tetapi haram kerana mengambil hak orang lain. Baik, settle. Kita sambung ribal yadi. Riba dalam transaksi jual beli berlaku 3 sahaja. Pertama nama dia ribal fadli. Yang kedua malam ni kita sambung ribal yadi. Yang ketiga riban nasai. 3 ni kita mudah sahaja. 3 ni dia agak keliru sikitnya. Ribal yadi dengan ribal nasai itu perlukan kepada ulangan untuk nak bagi clear praktisnya macam mana. Baik, kita ulang sekali lagi. Ribal yadi ini, sebelum kita masuk ribal yadi dengan nasai, amalan ini kita akan clearkan ribal yadi dengan nasai. Sebelum tu kita ulang sekali lagi yang kata ribal fadli. Apa dia ribal fadli? Ribal fadli ini riba yang berlaku dengan sebab transaksi ataupun akad. Akad apa dia? Akad jual beli, akad tukar menukar. Aqdun ala iwadin makhsusin ghaira ma'lumin tamathulin fi mi'yari syar'i halatal aqdi. Itu ta'rif ribal fadli. Apa dia? Aqdun, satu akad ataupun transaksi ala makhsusin, transaksi jual beli yang tertentu. Makna apa? Maknanya tukar menukar barang yang tertentu sahaja. Bukan semua kita jual beli barang berlaku riba, tidak. Akad jual beli ataupun transaksi tukar menukar barang yang ada item ribawi sahaja. Kita akan bincang dalam tajuk ke depan itu tajuk khusus tentang item ribawi. Item ribawi ni kita sebut dah sebelum daripada ni intro. Ada 2. Item yang pertama ialah naqdun, emas perak, dan dinar dirham. Ada 3 jenis. Emas perak, dinar dirham. Itu item pertama. Tukar emas dengan emas, tukar perak dengan perak, tukar dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Dia boleh berlaku ribal fadli. Satu akad tukar menukar barang yang tertentu. Yang ni barang apa tertentu? Barang yang ada item ribawi. Maknanya di sini syarat dia apa? Poin dia yang kita kena ingat, poin riba fadli ini. Pertama, poin yang pertamanya mesti ada transaksi akad. Yang ini lafaz. Kalau senyap tidak berlaku riba. Pertama, poin yang pertamanya ialah mesti ada akad ataupun lafaz ijab dan qabul. Yang kedua, poin yang kedua, akad itu pertukarannya pertukaran apa dia? Baik-baik silat. Akad apa dia? Akad jual beli, akad pertukaran. Jangan kita sebut akad saja sebab akad ni banyak. Akad hutang, akad pinjam, akad pertukaran ataupun akad jual beli. Itu poin pertama. Kita ulang sekali lagi. Poin yang pertama nak hukumkan ribal fadli ini, pertamanya mesti akad jual beli.
ataupun transaksi jual beli. Bahasa kita dipanggil transaksi tukar menukar. Itu jual beli. Jual beli itu bahasa syarak, bahasa kita dipanggil tukar menukar. Itu poin yang pertama. Poin kedua apa dia? Tukar barang yang ada item ribawi. Maksudnya tukar item ribawi. Item ribawi ni ada berapa? 2 item saja. Pertamanya emas perak, yang keduanya ta'mun makanan. Tukar selain daripada 2 ni tidak berlaku riba. Dia mesti riba ni hanya berlaku pada item ribawi. Dan kena ingat, ini jangan keliru. Kalau permulaan kita belajar akan jadi keliru. Keliru mana dia? Kelirunya di antara item ribawi ni, dia mesti kedua belah pihak ada item ribawi. Mesti penjual item ribawi, pembeli item ribawi. Kalau penjual item ribawi, pembeli bukan, tak berlaku riba. Sebab tu akad. Akad ni dua pihak. Kita dah bahas secara detail mana akad. Kedua-dua pihak ini mesti ada item ribawi. Kalau satu pihaknya ada item ribawi, satu pihak lagi tidak ada item ribawi, duit bukan item ribawi, satu pihak lagi emas, item ribawi. Dia nak tukar duit dengan emas, boleh ataupun tidak? Boleh. Berlaku riba ataupun tidak? Tidak. Kenapa? Kerana tak cukup syarat untuk kita hukumkan ribal fadli. Syarat pertama, okey, ada akad jual beli, tapi syarat kedua, item ribawi tak cukup. Kerana satu pihak saja ada item ribawi, satu lagi bukan item ribawi. Settle 2 poin. Poin yang ketiga, kalau sekadar 2 poin saja tuan-tuan, belum cukup untuk kita hukumkan riba atau detail riba. Riba ni, dia punya disiplin ilmu riba sangat ataupun bukan mudah untuk kita hukum secara spontan. Inilah menu dia. Inilah asas untuk kita sabit apa nama ni riba. Jangan kata riba. Ada soalan semalam orang tanya, ustaz, kami ni longgok satu daging kurban, longgokan semua peserta ni, lembu ada 10 ekor, kemudian 10, satu ekor lembu 7 peserta. Kesemua peserta 10 ekor lembu ni digabungkan dalam satu bekas, kemudian baru dia agih. Dia kata tak boleh bagi pandangan saya ustaz, jadi riba. Mudah dihukum riba. Saya kata kenapa nak ukur riba? Tu dia kata bercampur aduk tu bukan lebih, banyak. Dia pantam bunyi lebih je. Ini bahaya ni. Ini gain riba jadian. Dia cukup mudah untuk ukur riba. Hak betul-betul riba, dia tak cakap riba pula. Aduk tukar air dengan air di kedai mamak. Tukar air dengan air kedai mamak. Tu riba. Tapi dia tak cakap riba, senyum tukar. Tapi longgokkan satu longgok agihan lembu korban tiba-tiba jadi riba. Tapi tukar daging dengan daging tak boleh jadi riba. Kita akan belajar. Tukar daging dengan daging tak boleh, kerana daging tu makanan. Tapi tukar lembu dengan lembu tak apa, lain. Lembu hidup bukan daging, bukan makanan lagi, kena sembelih dulu baru jadi makanan. Jadi tukar lembu dengan lembu boleh. Jadi semua kita akan bincang detailkan apa makna makanan. Baik, settle. Poin ketiga. Poin yang pertama, akad jual beli. Poin yang kedua, item ribawi. Poin yang ketiga, apa dia? Ghairat tamathul, ghairan ma'lumin, aqdun ala iwadin maksusin. Poin yang ketiga, ghairan ma'lumin tamathulin fi mi'yari syar'i halatal aqdi. Poin yang ketiga, pertukaran item ribawi ini berlaku dalam bentuk apa? Ghairu ma'lumin tamasil, dalam bentuk tidak sama timbangan pada syarak. Ini yang boleh berlaku riba. Syarat untuk kita hukumkan riba itu ribal fadli. Inilah syarat dia. Mana syarat dia? Duduk di poin yang ketiga, iaitu pertukaran berlaku sama item ribawi itu dalam bentuk yang macam mana? Dalam bentuk yang tidak sama sukatan pada syarak. Maka sukatan ini kena tengok sukatan pada syarak, bukan sukatan mengikut kita. Dia kira sukatan pada syarak.
Kalau syarak menetapkan benda ini ditimbang, tak boleh disukar, maka kena ikut timbangan. Walaupun kita suka, sama tetap jadi riba. Dia kena ikut timbangan. Kalau benda ini ditetapkan pada zaman Nabi, dia ikut formula zaman Nabi. Benda ini tidak ditimbang tapi disukar. Ada rahsia dia pada sukatan. Tiba-tiba kita timbang, tetap jadi riba. Walaupun sama timbangan. Ini kena berhati-hati. Fi mi'yaris syar'i. Apa makna mi'yaris syar'i? Mi'yaris syar'i ini pada timbangan syarak, bukan pada sisi kita. Kita beras, asal zaman Nabi beras disukar, tapi hari ini orang timbang dah. Dulu orang timbang kati, kemudian bertukar daripada kati ke kilo. Zaman cucu cicit kita ni tak tahu kilo dak bertukar jadi apa, akan bertukar. Tu proses. Apa dia cikgu? Tan. Beli tan tu memang apa kalori cikgu. Kontainer tan. Dia bertukar. Jadi beras kalau timbang walaupun sama 10 kilo jangan tukar. Beras cap yang sama, brand sama, kualiti sama, tapi tak boleh tukar juga. Kenapa? Kerana fi mi'yar syar'i. Kita timbang sedangkan Nabi suka. Tak boleh. Tapi suka okey. Dia nak yang berlaku riba ni apa dia? Ghaira ma'lumin tamasul, tak diketahui bersamaan timbangan pada syarak, tak yakin sama, maka berlaku ribal fadli. Apabila item ribawi yang kita tukar itu tak yakin sama, bila fi halatil aqdi, ketika berlaku akad, kena confirm yakin sama ketika kita tukar, bukan sebelum kita tukar. 2-3 jam nak tukar, ketika kita nak akad tak confirm. Boleh jadi dia tambah ke apa. Ketika kita sebelum kita nak akad, pastikan yakin dulu. Yakin, timbang dulu. Kita nampak, tu yakin kita nampak, ini apa nama ni, 1 kilogram ataupun ini 1 cupok. Kalau sama, maka tak berlaku riba. Walaupun item ribawi. Ini syarat ribal fadli. Apa makna fadli pada lurah? Fadli pada lurah makna berlebih kurang. Tu makna pada lurah. Riba yang lebih. Sebab tu orang kita dia ambil lurah, pantan lebih semua riba. Jadi tinggal lurah, itulah dia proses hilangnya syariat. Memang itu dia punya fitrah. Syariat akan hilang demi masa hilang. Maka proses dia mana? Yang dia dihilang dulu ialah syarak. Bahasa tak hilang, tapi syarak dia hilang. Sebab tu kita belajar satu syariat, satu hukum, dia akan ada 2 sisi, 2 pandangan. Pertamanya pandangan syarak, yang keduanya pandangan bahasa. Orang Arab panggil kalau riba lebih. Semua benda lebih itu adalah riba. Tetapi yang kita nak pada syarak, lebih bukan semata-mata lebih, tetapi lebihan yang tidak sama pada timbangan. Settle. Yang kedua, riba yang kedua, praktis kita dah sebut sebelum daripada ni. Bentuk dia, kita ulang sekali, bentuk dia macam mana? Lebih ni, bentuk dia yang pertama kita kena ingat riba fadli dulu. Riba fadli ni syarat dia, kita dah beri dulu formula, kita akan ulang balik. Kita ada 3 formula, dua formula. Formula pertama berlaku 3 riba, formula kedua berlaku 2 riba. 3 campur 2. Jadi kita akan ulang balik formula tu, kerana formula tu dia duduk di disiplin ilmu riba yang kedua. Pertama makna riba dan bahagian riba. Yang kedua pertama ilah riba. Pertama item riba, ni disiplin ilmu atau apa yang kerangka. Apabila sebut riba, dia ada 3 kerangka, 3 subtopik. Dia tak boleh skip mana-mana topik kecil ni. Kalau kita skip, memang kita tak boleh nak hukum riba. Pertama apa? Pertama item ribawi. Tajuk pertama kita bincang dulu. Dah lama, dah 5 bulan lepas kita bincang. 4 bulan kita PKP, sebulan tu kita tak sempat nak. Bulan 3 tak ada kelas kan? Bulan 1. Bulan 1 lagi kita cuti. Tu yang jadi lemah saya tu. Kalau Faiz tak follow tak mula lagi. Tak ada semangat nak mula. Faiz tanya bila nak mula ni? Tak mula lagi lah. Jadi kalau tak follow up tu, duk rancam bulan depan lah. Bulan Ogos ni. Jadi kena
kena apa? Kena follow up tu dia ada semangat sikit lah. Dia energi lain macam sikit. Jadi 4 bulan kita record balik. Dia apabila kita sebut riba, 3 topik kecil, 3 subtopik, 3 kerangka ataupun bahasa lain disebut 3 disiplin ilmu. Kalau kita skip lah satu daripada 3, memang fail. Memang tak akan jelas riba. Apa tajuk pertama? Topik pertama kita kena jelas item ribawi. Kita akan detailkan 2 item ribawi ni, kita detailkan. Ini indikator. Inilah dia indikasi ataupun dia panggil, kita nak nilai satu benda, inilah dia penanda arah yang pertama. Kalau fail yang pertama, ni kita jadi hentam ni. Yang kata tukar duit dengan emas dia jadi riba. Tukar duit dengan kereta riba. Beli kereta riba. Sedangkan dia jual beli hutan. Tak berlaku riba dalam jual beli hutan. Yang berlaku riba ialah berhutan. Berhutan boleh berlaku riba, iaitu ribal qardi. Jual beli hutan tak berlaku riba walaupun lebih. Dia patah lebih je. Cash 100k. Beli insurans, bayar 9 bulan pula tu, mestilah naik. Takkanlah syarikat mana nak jual 9 tahun harga cash. Dia jual secara hutan, cash 130. Jual secara hutan akan naik 150. 50 itu riba, duit. Dia kata ustaz makan riba. So mengajar, dia kata bab riba, dia makan riba. Dia patah tengok kita baru beli kereta baru, bunyi lah. Dia kata lah ni, dia kata kalau betul-betul nak elak riba, beli cash. Boy, sedap juga. Tanya dia cash ke? Saya pun tidak cash. Tapi bercakap macam pandai. Dia kata betul-betul nak warak, orang warak betul, dia kata orang beli cash. Ini orang yang betul-betul warak, nak selamat daripada riba. Kalau siapa tak kira lah tok guru ke, dia kata ustaz ke, sembang je kencang, sembang kari ni. Sebab dia mengajar riba, dia beli kereta cash. Apa dia? Hutan. Dia tak faham riba tu. Ni orang kata riba jadiah ni. Apa ni? Ustaz jadiah ni. Jadi dia faham di mana? Dia ingat apabila jual 150, cash 100,000, maka dia akan jadi 150. Macam kereta saya tu jadi 130. Harga cash 98k. Jadi tu yang ramai duk bunyi tu. Ramai dia kata ustaz makan riba. Dia kata naik kereta macam duk atas apa? Atas babi, dia kata apa? Ada kan? Sedap juga. Ni kalau jumpa dengan kita boleh hantam ni. Dia keliru di mana? Dia keliru di jual beli hutan dengan berhutan. Berhutan memang riba. Kita berhutan 98, tiba-tiba kena bayar 130. Tu riba. Riba apa? Riba hutan. Tapi ada praktisnya, ada bentuknya. Macam mana bentuk nak jadi riba? Dia kena pelaksanaan tu sangat penting. Kena nampak bagaimana praktis. Baik. Jadi clear. Riba fadli clear. Sebelum riba nasak, riba yadi, kita tengok kerangka. Kerangka apa yang kedua? Kerangka ni penting sebab dia menjadi penanda aras. Pertamanya item ribawi. Jual beli mesti item ribawi. Apa dia? Penjual item ribawi, pembeli item ribawi. Duit dengan duit tidak berlaku riba. Duit dengan kereta tidak berlaku riba, walaupun dia angkat jual beli. Tapi jual beli hutan, tengok, jual beli hutan mesti item ribawi yang sama. Nasa'i itu dia keliru kat situ lah. Kita akan bincang Nasa'i, mungkin tak sempat malam ni yadi saja. Nasa'i itu dipanggil riba, tukar menukar dengan menyatakan hutan. Tapi dia kena clear di mana item mesti sama item ribawi. Yang kedua apa? Yang keduanya ialah yang kita kena tahu. Yang kedua formula dulu. Yang kedua formula riba. Ini sangat penting. Formula riba. Dia ada 3 kerangka. Formula riba ada 2 saja. Formula riba sama jenis, sama item dan sama jenis, lahir 3 riba. Kita akan detailkan akan datang. Formula kedua, berlainan jenis, berlainan item,
Sama item berlainan jenis, 2 riba. Item sama tapi jenis item tu berbeza. Emas ataupun makanan tu dipanggil item ribawi. Jenisnya berbeza. Nasi, penjualnya nasi, pembelinya gandum. Makanan, ya, item makanan, tapi jenis berbeza, maka tak berlaku riba al-fadli. Dia hanya berlaku 2 riba. Kita akan bincang. Ini topik yang kedua. Topik ketiga apa? Ini topik ketiga juga penting. Apa dia? Makna dan syarat riba. Kena tahu ketiga-tiga jenis riba, apa syarat untuk jadi riba. Apa makna riba al-fadli dan apa syarat dia. Apa makna riba al-yadi dan apa syarat untuk jadi riba al-yadi. Apa makna nasai dan syarat nak jadi riba nasai. Baik, settle. Kita sambung riba al-yadi. Kita ni riba ni yang kita bincang ni dalam tajuk secara umum, tak masuk topik satu-satu. Kita umumkan dulu, kemudian kita akan mula masuk tajuk kecil, inilah riba, item ribawi. Yang kedua, formula. Yang ketiga, syarat. Akan diatur semua dalam modul riba kita ni. 2 helai ni, 2 ke 3? 3. Dalam 3 helai ni, urutan ulama susun cantik modul dia. Mula dengan topik pertama, topik kedua, topik ketiga. Cuma kita ni review awal supaya ada kerangka dalam minda kita, kita nampak apa yang kita nak belajar. Maka kita nak view dulu riba al-yadi, kemudian kita ulang balik dalam topik kecil. Riba al-yadi, baik, kalau riba al-fadli kita faham. Riba al-fadli ni, nak hukum riba al-fadli satu syarat tapi 3 ciri. Ada 3 yang kita nak tu. 3 itu kenapa? Kerana semua riba berlaku, semua riba, ketiga-tiga riba, dia akan mula dengan 2 ciri utama tadi. Yang bezanya last, poin yang ketiga. Nak hukumkan riba fadli mesti ada 3 poin. Tapi kalau orang tanya syarat riba fadli apa? Poin yang ketiga, tu syarat. Sebab setiap riba, kedua poin tetap berlaku. Poin pertama, poin kedua sama semua riba. Yang membezakan riba fadli yadi nasa, poin yang ketiga. Okey, contoh tengok. Riba fadli beza dengan yadi. Beza di poin ketiga saja. Poin pertama sama, apa dia? Akad jual beli. Mesti berlaku transaksi jual beli, tukar menukar. Tukar menukar apa? Poin yang kedua, item ribawi. Poin yang ketiga membezakan antara 3 riba. Riba fadli ni syarat dia apa dia? Poin yang ketiga syarat. Syarat nak berlaku riba fadli, pertukaran item ribawi yang sama. Ingat, kalau fadli ni dia dalam formula, kita ulang balik. Mesti sama. Sama apa? Sama item dan sama jenis. Ini kita view saja, tapi dalam formula kita akan ulang balik. Poin yang ketiga ni berlaku riba fadli. Kenapa berlaku riba fadli? Sebab pertukaran sama item dan sama jenis item yang tidak bersamaan pada timbangan. Mana contoh? Contoh kita tukar beras dengan beras, nasi dengan nasi, air dengan air, gandum dengan gandum. Bukan nasi dengan air. Bukan. Bukan nasi dengan gandum. Bukan. Daging dengan daging. Sama. Bukan daging dengan kuih, bukan. Kalau telur dengan kuih, lain, kita pernah sebut dulu. Sistem barter. Barter tu kalau orang kata sistem barter tu, cikgu, barter tu English barter tu bukan bahasa English. Dia tapi di English kan. Dia asal bahasa Greek. Kalau mengaji political science, dulu saya ambil political science. Memang banyak istilah dalam politik ni. Istilah diambil daripada bahasa Greek, Yunani Greek. Poli tu bukan bahasa English, poli tu. Politik tu dia asal poli dan dia asal poli depan tu. Politik tu. Dia bukan bahasa Inggeris, politik tu. Dia asal daripada Yunani. Kemudian di Englishkan. Barter. Bukan bahasa English, tapi di Englishkan. Jadi barter, orang UAE ada lupa. UAE ada, ini UAE. Saya kalah kalau UAE ada. Saya duduk dulu di UAE sekejap, 6 bulan. Saya minat dulu nak masuk UAE tapi tak dapat. Boleh masuk pondok kan. Saya baik masuk pondok. Tapi tak dapat pun, saya duduk sekejap 6 bulan di PJ.
Abang sempat PJ abang? Abang duduk PJ kan? Dia kalau duduk PJ tahu memang senior lah tu. Tua lah tu. Bukan umur 40, bukan umur 30. Mesti 40 ke atas. Abang 40 ke atas? Betul lah. Saya duduk UAE di PJ tahun 95. Abang duduk 90 apa? Saya duduk 90 sejak silap 96. 96 bukan 95. 95 saya buat STP. 96 lah. 96 kot. Sekali je tu. Saya duduk 6 bulan. 17 sama. Duduk tu tak reti bahasa kan. Kita tak reti English, Arab boleh lah sikit. Baik. Jadi barter ni, ingat, orang kata barter ni bukan jual beli, tapi sistem barter. Dia tak tahu makna barter tu apa dia. Barter tu tukar lah. Jual beli tu tukar lah. Dia tak tahu. Sebenarnya jual beli tu apa? Barter. Barter tu apa? Jual beli. Jual beli barter lah. Barter tu apa? Jual beli. Dia tak boleh dah. Cuma nak baik itu bahasa Arab. Jadi bahasa syarak baik itu kita tukar kepada jual beli. Dan jual beli ni bahasa Melayu apa? Tukar menukar. Maka English kan dia barter. Jadi sebab tu dia kata kalaulah dulu bukan jual beli dulu tu dia kata sistem barter. Sebenarnya jual beli lah. Kerana jual beli itu tukar menukar. Baik, saya tukar menukar barang yang sama item ribawi bersama jenis yang tak sama syarat. Dia ingat tak sama timbangan. Beras 10 kilo dengan beras 10 kilo. Beras 1 cupok dengan beras yang sama 1 cupok setengah, maka riba, haram, dosa besar. Sama ada dia nak lafaz tukar ataupun lafaz jual beli, tak kisah, asalkan ada lafaz haram. Kalau tukar yang tidak ada lafaz, bai'ul mu'attah, tidak berlaku riba, tetapi haram juga. Itu disebut di dalam kitab Syarqawi. Yadi. Ni yadi. Kita tengok yadi. Syarat pertama, satu je syarat yadi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ribal yadi iaitu tiada berterimaan saman dan musman ataupun musamman pada majlis akad. Dan ribal yadi, apa dia? Iaitu ribal yadi itu tiada berterimaan. Tak berterimaan, apa dia tak terima ni? Saman, harga, dan musamman, dan barang. Tak terima antara harga dan barang itu di mana? Dalam majlis akad. Kesimpulan dia, satu syarat saja ribal yadi. Sama, ribal fadli satu syarat, ribal yadi satu syarat, ribal nasai satu syarat. Syarat ini berlaku, kita letak poin ketiga. Poin 1 dengan 2 sama je. Transaksi dengan item ribawi sama. Dia beza dianya di poin ketiga, di syarat. Syarat nak berlaku ribal yadi ni, dia tak berlaku berterimaan. Maknanya tak salin serah menyerah barang dan harga. Tu takhiril badalaini au ahadihima. Itu ta'rif dia. Takhiril badalaini au ahadihima. Apa makna takhiril badalaini? Takhiril qabdi, iaitu dia melewatkan, menyerah barang dan harga. Barang atau harga, salah satu daripada dua ni, barang dengan harga ni. Tapi ingat, item mesti sama. Item ribawi mesti sama. Jangan terbayan duit, sebab duit itu bukan item ribawi. Kalaulah item ribawi itu makanan dengan makanan, contohlah air dengan air, teh tarik dengan kopi. Teh tarik dengan kopi ni dia bersatu item. Dia panggil bersamaan item. Item apa? Item makanan. Minuman dia termasuk makanan. Dia termasuk makanan. Maka dia bersatu. Air itu A air, B pun air. Penjual pun air, pembeli pun air.
Maka dia nak tukar di antara kopi dengan teh tarik. Yang mana harga, yang mana saman. Pembeli kata, Faiz kata, ustaz, kita tukar teh tarik. Saya minum teh tarik, ustaz tak minum teh tarik. Ustaz minum kopi. Kopi saya sedap, Savana. Ustaz minum kopi Savana saya, tukar dengan teh tarik. Saya minum teh tarik sebab saya dah tak minum dah Savana, rugi. Saya jual aja. Kita nak tukar. Kalau Faiz nak tukar, dia barang. Barang dia itu, harga dia apa? Harga dia ialah kopi saya ni, harga dia. Saya jual asal dia macam ni. Saya jual lah Savana segelas ini dengan harga 1 gelas kopi. Maka mana mabik, mana saman, ataupun mana barang, mana harga. Barang itu segelas kopi Savana, harga dia ialah teh tarik saya. Saya tukarlah kopi Savana saya dengar. Okey, selepas dengar, itu kaedah dia, formula dia, ba' li ta'wid. Selepas ba' itu mudah, itulah dia harga, price. Kita dah temu bayar harga duit ni. Duit je kita. Berapa ustaz? Buku ni berapa harga ustaz? Buku ni harga dia secawan kopi Savana. Tak berapa ringgit. Secawan kopi Savana. Dia nak ringgit juga sebab dah lama dah. Harga mesti ringgit. Harga mesti ringgit. Berapa ni handset ustaz ni? Handset saya murah saja. Murah saja handset ni. Berapa dia? Harga handset saya ni sekarang ni, harga handset ni satu mangkuk sup ekor. Nilai dia cak ayam ni, beli dulu 200, dah 5 tahun umur. 200.5. Betul. Dia beli, anak saya beli dulu 200.5. Saya pakai sampai hari ni dekat 5 tahun dah. Jadi hari ni dulu 5 tahun lepas 200.5. 50 kan tak ada dah. 50. Jadi harga dia semangkuk sup ekor. Dan harga dia, itulah harga. Tak berapa ringgit. Dia nak ringgit juga. Dia harga ni bukan ringgit saja. Asalkan maliyah. Maka kita nak tahu mana harga, mana barang. Harga tu selepas barang. Walaupun sama air sama air. Barang mana? Barang kopi Faiz. Harga mana? Harga teh tarik saya. Settle. Maka berlaku riba macam mana? Praktis riba liadi. Riba liadi praktisnya macam mana? Riba liadi praktis dia serah menyerah, tak serentak. Dia mesti jangan takhiril badalaini au ahadima. Jangan lewat menyerah salah satu daripada dua benda. Mesti serentak. Faiz serah air, saya serah kop teh. Kalaulah benda itu benda yang tak berlaku ribal fadli. Boleh nak buat tukar, tapi pastikan dia elak daripada ribal fadli. Tapi airnya, ingat, air tak boleh tukar, kerana dia boleh berlaku ribal fadli. Walaupun kita serentak, dia tak berlaku yadi, tapi berlaku ribal fadli. Sebab tu kita akan belajar dan formula akan datang. Bersatu ataupun bersamaan item, berlainan jenis, dia boleh berlaku dua riba. Riba apa? Riba yadi dan nasai. Item sama, tetapi jenis tak sama. Makanan item ya, tapi jenis tak sama. Satunya gandum, satunya gula. Boleh tak tukar? Boleh. Berlaku riba fadli? Tak berlaku riba fadli. Tetapi dia boleh berisiko mungkin untuk berlaku dua riba. Yadi dengan nasai. Yadi ni kalau lambat serah. Apa maknanya praktis dia? Kita dah beri dulu. Praktisnya begini. Riba yadi lambat tukar, lambat serah. Dia mesti berlaku serentak dalam majlis akad. Penjual bagi barang, pembeli bagi harga. Dalam majlis, bukan di luar majlis. Jangan delay walaupun 1 minit. Mana contoh delay? Dia lambat serah. Contoh dia, kita ambil contoh emas dengan emas. Emas dengan emas boleh berlaku riba fadli dan boleh berlaku riba yadi. Kita ambil contoh praktis riba yadi. Emas nak elak riba fadli mesti sama. Emas ini dalam fi mi'yar syar'i, pada timbangan syarak, emas ditimbang bukan disukar. Dan memang sampai hari ini emas orang tak suka tapi timbang.
mengekalkan timbangan syarak sampai hari ni emas ditimbang. Maka kita nak tahu emas kita ini 100 gram. Kita nak tukar dengan emas 100 gram juga. Boleh? Boleh. Sebab apa boleh tukar emas dengan emas? Kerana kita tak pastikan jangan berlaku ribal fadli. Macam mana nak elak ribal fadli? Sama apa? Sama item. Lagi sama jenis. Jenis emas tu apa dia? Kalau 916 mesti sama. Kalau 999 ada 999 tu bomba. Betul emas. 916 dengan 99 ada 99 kan. Orang emas tahu lah. Kita kena sama sebab jenis dia. Item emas, jenis apa? Jenis emas. Ada 916, ada 99. Maka kalau nak tukar 91 dengan 99 tak boleh. Sebab tak sama jenis. Dia kena sama jenis. Kalaulah sama jenis, sama timbangan, sama kualiti, bukan emas lama dengan emas baru, sama kualiti, maka boleh tukar. Tak berlaku riba fadli. Tapi ingat, jangan bagi berlaku riba yadi. Macam mana berlaku riba yadi? Lambat serah. Macam mana contoh dia? Baik, contoh dia, kita dah bawa emas kita. Emas kita ni, kita dah ready daripada rumah nak pergi tukar dengan tokek. Kita janji dengan kawan kita ataupun di tokek kedai. Dia ada emas 100 gram, kita ada emas 1 gram nak tukar. Sama banyak, sama timbangan. Cuma berlaku riba yadi ni macam mana? Berlaku riba yadi ketika mana penjual serah. Dia kata, ni emas saya 100 gram. Bawalah, dia kata, you punya emas. Kita pun kata, oh sekejap saya tertinggal. Ni nak bagaimana rupa dia, taswir. Masalah yang kata nak bagi rupa delay. Macam mana nak delay? Oh, dia kata sekejap, seminit saja saya terlupa dalam kereta saya. Dia pun keluar ambil dalam kereta dia. Dia serah. Berapa minit? Hanya seminit, 2 minit saja delay. Maka haram. Sebab dia delay itu, macam mana cara kita nak ukur delay? Cara dia lambat serah dalam majlis akad. Mana nak tahu majlis akad? Dia keluar daripada majlis akad. Keluar tu masuk balik, dikira baru. Dikira keluar majlis akad. Tapi kalaulah dia berada dalam majlis akad, tak jadi isu. Dia duduk dalam majlis akad. Sebab tu dia sebut di sini fee. Pada tu. Ini kena jaga pada. Menjual riba yadi ni tiada berterimaan sama dan musamam pada. Ini dalam. Dia kena serentak itu serah dalam majlis akad. Jangan keluar baru kita serah. Jangan. Kena serah dalam majlis akad. Walaupun dalam majlis akad itu setengah jam. Tak serah lagi. Tapi kita masih berada dalam setengah jam. Tidak dikira delay. Kerana kita masih berada dalam majlis akad. Duk sembang lagi. Tokek dah letak dah. Tokek dah beri dah 100 gram. Kita tak beri lagi. Kita duduk dalam poket lagi. Berlaku riba ke tidak? Tidak. Kenapa? Kerana dalam majlis akad. Sebelum kita nak keluar, kita pun ambil serah. Baru kita keluar. Baik, antara kita pegang yang tokek punya tu dengan kita nak serah tu setengah jam. Setengah jam bukan delay. Bukan lewat serah. Ya. Tetapi lewat serah dalam majlis akad tidak diambil kira. Faham tak? Sebab itu dia kata mesti serah dalam. Walaupun setengah jam tapi dalam majlis akad, maka tidak dinamakan delay. Tidak dinamakan lewat. Kenapa? Kenapa kita masih berada dalam majlis akad. Apa maksud dalam majlis akad? Antara penjual dan pembeli tidak berpisah. Mereka berada satu tempat, tidak berpisah antara satu sama lain. Itulah dia makna dalam majlis akad. Majlis akad jual beli, majlis akad nikah sama saja. Tapi kalaulah keluar majlis akad, seminit datang balik serah, itu dipanggil lewat serah walaupun seminit. Kerana dia tak serah dalam majlis akad. Dia keluar dulu, putus. Apabila keluar putus, masuk balik dikira majlis baru. Tu. Tapi kalau dia duduk sembang dengan tokek, ni nak cerita majlis akad. Tiba-tiba dia berpaling cari barang lain. Jarak dengan tokek ni 10 meter ke 15 meter tak kisah, asalkan dalam tempat yang sama. Dan dia berpaling itu bukan dengan niat untuk berpisah, tidak. Dia nak kekal dalam majlis akad, cuma nak cari barang sebelum nak bayar.
Boleh. Tak dinamakan keluar daripada majlis akad. Tu. Baik, settle. Kita ulang sekali lagi, ni terakhir. Kita malam ni 2 je sebab dia baru mula kan. Dia NJ baru. Jangan mula terus sejam lebih. Jadi bahaya juga NJ baru ni. 5 bulan tak pakai ni. Terus bagi hari ni pening balik ni. Jadi Nasa'i itu dia perlu kepada pendetailan sedikit. Nasa'i, sebab Nasa'i ni dia menyatakan hutang. Dia akan confirm akan keliru dengan hutang. Ini sebab tu kita kena ambil masa lain ketika mana kita fresh lagi. Ini dah kena dah Rab Fadli, dah kena Yadi, last sekali Nasa'i. Sedangkan Nasa'i tu duk keliru ya. Nasa'i duk keliru dengan hutang dan keliru juga dengan Yadi. Nampak memang dia akan keliru dengan Yadi. Sebab Yadi pun nampak macam hutang, lambat. Semua takhir lambat. Tapi lambat itu bukan hutang, rupa saja hutang tapi dia bukan hutang. Dia lambat serah. Yadi ni lambat serah dalam majlis akad. Biasanya kalau lambat serah dalam majlis akad, biasanya yang apa yang kita gambar dan minda kita hutang. Tidak. Tu kena faham dulu beza di antara hutang dengan cash. Tu kita dah belajar dulu. Beza di antara hutang dengan cash. Bukan beza di praktis, bukan. Hutang ni walaupun kita 2 jam baru bayar, cash ni 2 jam baru bayar tetap nama cash. Dia kata bukan hutang 2 jam baru bayar. Hutang kena bayar segera. Segera juga 2 jam pun. Tu kena faham. Tak faham memang ke laut lah. Tu dia mula hantam. Dia tak berapa faham, tapi yang syoknya dia suka hantam. Tu bahaya. Dia suka menggunakan agak-agak dia dan andaian dia. Biasanya kita akan andai itu hutang. Sebab pagi saya akad jual beli, petang saya baru bayar. Biasanya hutang. Boleh berlaku cash. Kita dah sebut dulu, di awal dulu kita pernah sebut apa beza di antara cash dengan hutang. Adakah beza di praktis ataupun beza di lafaz? Bukan beza di praktis tapi beza di lafaz. Kerana hutang dan cash ini sifat lafaz, bukan sifat perbuatan. Cash atau hutang, cash atau hutang ni dia bukan ciri perbuatan tapi dia ciri lafaz, ijab qabul. Kalau dalam ijab qabul itu kita nyatakan hutang, maka akan jadi hutang walaupun 5 minit kita bayar. Hutang 5 minit. Tetapi kalau dalam ijab qabul itu tak nyatakan hutang, kita nyatakan cash, 2 jam baru bayar, tetap nama cash. Tu panggil sifat bagi perbuatan. Dia ada wajib bayar segera, ada sunat bayar. Ada wajib bayar segera, ada sunat bayar segera. Baik. Kesimpulan, kita simpulkan. Sebab Nasa'i kita akan tangguh bulan depan. Nasa'i. Dan riba Nasa'i iaitu menjual sesuatu dengan syarat bertangguh. Tu yang kata agak keliru tu. Sama-sama bertangguh. Kalau Yadi lambat, bertangguh juga. Lambat serah, bertangguh serah. Sebab tu kita jawi dia sama, bertangguh serah. Lambat serah dalam majlis akad, bertangguh serah dalam majlis akad, sama. Riba Nasa'i iaitu menjual sesuatu dengan syarat bertangguh pada salah suatu daripada 2 iwad. Bertangguh pada salah satu daripada 2 iwad. Apa 2 iwad? Saman dan musaman. Saman dan mabi'. Tu dia panggil 2 iwad. Iwad tu apa dia? Aqdun ala iwadin maksusin. Tu mana iwad? Iwad ni pertukaran, transaksi. Tu mana iwad. Jadi baik, kita clearkan malam ni ribal yadi. Dia akan keliru dengan riba Nasa'i. Kita akan clear ribal yadi insya-Allah bulan depan. Kita akan clear riba Nasa'i. Apa dia ribal yadi? Ribal yadi juga ada 3 poin, ada 3 ciri, tapi ciri yang ketiga itu yang membezakan di antara ribal yadi, ribal fadli, ribal Nasa'i. Apa dia ciri yang ketiga, poin yang ketiga, iaitu lambat serah dalam majlis akad. Lambat serah ini tak menjadi isu. Jangan tanya berapa lama, tak perlu tanya. Asalkan lambat walaupun 2 minit, tak kira. Tempoh itu tidak menjadi isu. Tapi isunya ialah lambat. Asalkan lambat, semata-mata lambat walaupun sekejap,
Tidak dibenarkan. Orang tanya kenapa? Ada rahsia dia. Ada rahsia. Tapi kita tak nak bincang rahsia itu, akan disebut dalam kitab besar-besar. Rahsia Allah Ta'ala tak bagi tangguh. Kenapa dia tak bagi tangguh? Dia tak bagi tukar yang tak sama, ada rahsia dia. Dan dia tak bagi tukar secara bertangguh pun dia tak bagi tukar. Lewat 2 minit pun dia tak bagi tukar. Ada rahsia dia. Baik, itu poin yang ketiga, ribal yadi. Yadi ni asal dia tangan. Itu lurah, pada bahasanya tangan. Cuma pada istilah kita nak, apa makna tangan itu? Tangan itu merujuk kepada praktisnya, bentuknya lambat serah barang dalam majlis akad, ataupun lambat serah harga dalam majlis akad. Yang dituntutnya ialah mesti serah menyerah berlaku. Sebab itu dipanggil aqdun, tukar menukar, serah menyerah. Apabila perbuatan serah menyerah itu merupakan gambaran kepada akad. Gambaran akad ni apa dia? Perbuatan serah menyerah. Itulah dia akad. Iaitu akad ni kita dah bahas sebelum daripada ni, tukar menukar item ribawi. Tukar menukar item ribawi yang sama item dan sama jenis, yang tidak berlaku serentak dalam majlis akad, maka itu dinamakan ribal yadi. Elak daripada ribal yadi macam mana? Boleh nak elak. Boleh nak tak nak berlaku riba. Kalau benda tu kita boleh elak ribal fadli. Kalau kita tengok benda ni tak berlaku ribal fadli, cuma dia mungkin berlaku ribal yadi, kita boleh elak. Macam mana cara nak elak? Pastikan belum berlaku serentak. Tapi kalaulah barang ini berlaku riba fadli, maka tak boleh nak elak. Kerana dia dah sangkut pada ribal fadli. Walaupun kita serentak serah menyerah, tetap dia berlaku riba fadli. Kenapa? Kerana poin yang ketiga tak sama. Bulan depan kita akan bahas riba terakhir, iaitu ribal nasa'i. Nasa'i ni lughah, sebab tu kita tak boleh faham ataupun pegang makna lughah. Makna lughah kita kena tahu sekadar bahasa saja. Tetapi yang paling penting kena tahu makna syarak. Makna lughah nasa'i ni, nisa ini perempuan, riba perempuan. Kenapa panggil riba perempuan? Ni ribal yadi merujuk kepada tangan lambat serah, lambat qabak. Dia kena qabak, saling qabak, mengqabak antara penjual dan pembeli. Satu lagi pula kita akan bincang bulan depan, riban nasa'i, riba perempuan. Kenapa riba perempuan? Kerana bertangguh. Kerana lambat. Biasanya perempuan ni jenis lambat. Laki pun lambat juga. Tapi itu biasa rolik dia, rambat perempuan ni, rolik. Ada juga hak perempuan cepat pada kita lambat. Tak ada make up apa, tapi jenis lambat. Bukan make up apa, mandi setengah jam. Mandi setengah jam, pakai underwear 5 minit. Tahulah apa yang dia tengok. Perempuan tak apalah, dia make up. Kita bukan ada make up apa. Bila nasa'i itu lambat. Cuma sebelum tutup saya nak view sikit saja, supaya minggu depan kita recall balik lagi fresh. Dia nasa'i ni dia beza dengan yadi, sama-sama lambat, cuma dibeza pada apa? Dibeza pada lafaz. Syarat berlambat ini, syarat lambat, syarat tangguh mesti disyarat dalam lafaz. Kalau tak syarat dalam lafaz, tak berlaku riba nasa'i. Kalau syarat dalam lafaz, berlaku riba nasa'i. Kalau tak syarat dalam lafaz tapi praktiknya berlaku lambat, itu riba yadi. Kita ulang sekali lagi, supaya menambahkan kepeningan kita. Riba nasa'i menyatakan lambat bayar dalam akad. Mana contoh dia? Kita tukar nasi dengan nasi. Saya tukar nasi pataya saya dengan nasi goreng kampung, nyatakan lambat. Nyatakan hutang secara bertangguh, secara qardi, secara hutang. Hutang tak kisah berapa lama. Saya tukar dengan Faiz nasi pataya. Kita tukar, harga dia nasi goreng kampung Faiz secara hutang. Bila bayar Ustaz? 2 minit lagi ke? 3 minit lagi ke?
apa setengah jam lagi, tak kisah. Asalkan menyata dalam lafaz akad, maka dinamakan riba nasai. Tapi kalau dia tak nyata, dia tukar tapi lambat serah, itu riba yadi. Itu beza dia. Itulah tempat kekeliruan pengalaman kita di pondok belajar riba ulan sehingga jelas. Antara poin yang keliru, ini secara peribadilah, orang lain mungkin dia yang cakap-cakap tu dia tak keliru lah, sekali baca dah nampak lah. Tapi kami di pondok tu antara tempat keliru yadi dengan nasai. Sama praktisnya, tapi di mana kita tahu kata kunci yang tempat beza dia. Itulah beza dia. Nampak sepitah lalu sama-sama bertangguh. Ni syarat tangguh, yang tu dia tak atas syarat tangguh, dia hanya lambat serah. Hutang pun lambat serah. Riba nasai memang lambat serah kerana hutang. Yadi pun lambat serah. Tak kena nama hutang lambat serah. Ada. Itu kena faham hutang macam mana. Apabila nyata hutang dalam lafaz, maka auto dia akan jadi status akad kita akad hutang. Akad hutang, maka kalau item sama tidak dibenarkan. Item sama, makanan sama makanan, jenis sama jenis, ataupun makanan sama makanan, jenis berbeza pun tak boleh akad hutang. Tak boleh nyatakan bertangguh. Kena tukar, tak boleh hutang. Tak pening baik. Hebat. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan, bulan depan kita akan bincang riba nasai ulangan. Barulah kita akan masuk tajuk baru. Minggu depan tu kita masuk topik yang pertama. Dia ada 3 subtopik. Riba ni tuan-tuan, mudah saja. Pengalaman saya di pondok 3 kali saja ulang. Tuan-tuan tak perlu 3 lah, sekali. Khatam kitab ni, kitab riba, matlaq. Kemudian ni kita jauhi. Kitab jauhi ada satu lagi, risalah Tuan Guru Jici. Itu khas. Risalah Tuan Guru Jici itu dia khusus bincang riba. Tu kepakaran Tuan Guru Jici. Ada 3 muka surat saja. Kalau siapa dah ada bayuk, kalau tak ada cari. 3 muka surat tu buat seminar cantik. Pok-pok kita ni boleh jadi speaker semua sikit lagi. Faiz buat seminar riba mazhab Syafi'i, cikgu buat seminar riba mazhab. Dia punya modul, kita olah modul risalah Tuan Guru Jici. Ada 3 line saja. Tapi 3 line tu Tuan Guru baca di pondok dalam 7 kali. 7 kali baca. 3 line baca 7 kuliah. Kemudian baca sekali lagi, 2 kali saya baca dengan Tuan Guru. Baca sekali, 3 kali. Ringkas sikit sebab dah okey kan. Kali pertama baca 7 kali. Nak habiskan 3 line 7 kuliah. Kali kedua 3 kali saja. Itu kitab jawi. Jadi kitab jawi ni kami di pondok baca 2 je. Yang ni matlaq, riba matlaq, dan risalah Tuan Guru Jici 2 kali ulang. Jadi 3 kali lah. Kemudian topak pula dengan i'anatul talibin. Tu clear. I'anatul talibin Bajuri Ibnu Qasim, dan satu lagi yang paling clear, paling mantap, huraian riba, boleh tengok dalam kitab Syarqawi. Sebab tu Tuan Guru Jici dia buat risalah dia, antara rujukan dia 2 kitab utama. Pertamanya Syarqawi Tahrir, yang keduanya I'anatul Talibin. Syarqawi Tahrir ni berbanding dengan Mughni Muhtaj, tu antara kitab besar-besar. Syarqawi lagi lengkap, mazhab Syafi'i lagi clear. Itu. Jadi kita ni kalau baca kitab matlaq ni dengan risalah tu, seolah-olah kita dah belajar 3 kitab Arab. Itu hebat. Ilmu kitab Arab kita kuasai walaupun tak baca kitab Arab. Kita tak baca Syarqawi ala Tahrir, Syekh Zakaria Al-Ansari. Kita baca kitab jawi saja. Tapi ilmu tu Tuan Guru Rika naqalkan daripada kitab Tahrir Syarqawi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama ul 'amilin.
وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.